Assalamualaikum guys. Jumpa lagi. Seperti yang aku janjikan sebelum ni, aku nak buat satu video nak share pasal aku punya PC build. Ini semua adalah spek yang biasa-biasa tapi cukup untuk aku buat kerja yang aku nak lah. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita check apa yang aku nak beli selepas intro ni. PC aku ni, aku cari yang boleh bantu aku buat kerja aku, sufficient untuk kerja aku tanpa perlu berlebihan, sebab bajet pun tak ramai sangat kan. Jadi kita cuba buat yang lebih kurang je lah. Lebih kurang pun tak ada lebih kurang sangat, tapi aku particular juga dengan pemilihan spek yang ada pada aku punya PC, pada sistem aku, supaya dia tak adalah bagi aku rasa frust masa aku gunakan dia nanti kan. Ok, untuk pengetahuan korang, aku build PC ni untuk tujuan video editing dan juga kerja-kerja akulah, kerja-kerja hakiki aku, freelance architecture akulah. Macam aku gunakan AutoCAD, SketchUp, V-Ray, benda-benda macam tu lah. Tapi tak adalah aku ni advance sangat penggunaannya, tapi boleh guna. Jadi aku boleh sharekan sikit lah apa aku punya pengalaman menggunakan software-software yang aku perlu tu kan. Ok, jadi tanpa melengahkan masa, untuk yang pertama, okay, aku dalam mind aku letak bajet sekitar cuba dapatkan sekitar RM3,000 ke bawah, macam tu lah, untuk all in CPU bawah RM3,000. Jadi aku cubalah. Okay, first sekali, of course lah kita cakap pasal CPU kan. CPU apa yang aku guna, betul tak? Ok, ini dia guys, ada di sini. Aku menggunakan AMD Ryzen 5 2600X. Ok, 2600X, apa bezanya dengan 2600 kan? Ok, berbeza dia adalah dia punya base clock dia sedikit tinggi berbanding dengan yang 2600 yang biasa lah. Ok, so aku gunakan CPU ni dan aku belikan dia dengan di Shopee. Okay, semua barang ni, part ni aku beli kat Shopee. Ambil masa lama sikit lah untuk aku kumpul sikit demi sikit kan, sebab aku nak maximise penggunaan coins yang ada dan tunggu diskaun, betul tak? Jadi aku dapat harga yang bagian lah yang okey, yang tak adalah mahal sangat. So harga AMD Ryzen 5 2600X ni aku beli dengan harga RM720.31. Okey, dan dalam Shopee biasalah ada 10% cashback kan, so kat situ ada sikit keuntungan lah, betul tak? Ok, itu dia Ryzen 5 2600X. Aku tak menggunakan stock cooler. Ok, aku pakai Jonesbo CR1200. ok, harga aku beli ni dengan harga RM36.76 selepas diskaun dan juga tolak coins lah. Aku pakai, performance dia ok. Kalau kita tengok kat sini, spek dia lebih kurang dalam fan speed dia boleh mencecah lebih kurang 2300 rpm. Size fan dia 92mm kali 92mm kali 25mm. Heat pipe dia ada dua lah. Noise level dia 30.5 decibel. Fan airflow dia 36 CFM. ok, so far dia perform boleh lah, berbaloi lah dengan harga dia. RAM, ok, RAM daripada XPG Spectrix D50 3200MHz DDR4 dan dia ada RGB jugalah. ok, dia punya memori 8GB kali 2, so in total sistem aku pakai 16GB. Ni aku beli dengan harga
RM298 je setelah diskaun. Memang ni paling berbaloi lah aku beli. Rugi pula asli tak beli terus 4 stick kan. Kita ada SSD GB 512GB, M.2 NVMe 2280. Aku letak semua aku punya OS, software yang aku perlukan lah. Ni harga dia aku beli RM239. Pada aku murah lah juga kan, betul tak? Performance dia so far aku rasa ok, tak mengecewakan. Boot pun laju. So aku nak load program software aku yang aku guna, semua pun not bad juga. Dia berkhidmat dengan baik. Next, kita ada motherboard. ASRock ramai yang pakai motherboard ni sebab harga dia mampu milik, feature dan aesthetic value dia ada. Betul tak? Siapa setuju dengan aku? Cuba komen kat bawah siapa yang pakai motherboard macam ni. Motherboard ni aku beli dengan harga RM318 selepas diskaun. So affordable, performance ok, not bad, sesuai lah dengan harga kan. Dia pun ada boleh sync RGB. Alright, ini kita punya ni lah motherboard. Power supply ok, daripada Segotech BP 500W full modular 80 plus bronze. Jadi harga yang aku dapat ni dengan harga RM145, boleh lah 500W punya. Okay, aku akan pairkan dengan graphic card bukan yang powerful lah kan. So aku rasa aku berpuas hati lah PSU yang kita gunakan. Ok, graphic card aku tak dapat cari. Macam aku cerita tadi, aku belikan berperingkat-peringkat. Jadi graphic card baru habis, jadi aku terpaksa beli yang second hand punya. Harga melambung pula masa tu. Mana nak cari graphic card, tengok ada yang jual second hand kan. Jadi aku borak-borak tanya apa semua. So aku dapat cari Asus Strix GTX 960 dengan harga RM510 kakak silap aku. Graphic card second hand, warranty pun dah tak ada. Kalau ada rezeki boleh upgrade yang baru. Ok, Wi-Fi ni kita pakai TP-Link AC 1300. Memang aku recommend lah pakai benda ni. Dia punya gain bagus lah. Aku guna hotspot daripada aku punya telco, daripada aku punya phone kan. Dia tarik, memang padu lah. Boleh tahan. Memang aku recommend korang pakai. Case aku pakai ini dia, Super Case. Ni aku beli dengan harga RM130. Ya, RM130. Okey lah, tapi dia mid tower. Dia ada RGB juga. Cumanya airflow dia kurang padu lah kan. Aku pakai ni dulu masa aku awal-awal buat, dan dia tak datang dengan fan. Aku kena beli fan pula kan. Tapi aku tetap rasa macam kena tukar lah, kena upgrade. Itulah dia. Lepas tu ok, monitor. Aku dah ada monitor second hand yang aku plug in pada aku punya laptop ROG Zephyrus G14 tu kan. Aku guna secondary monitor lah kan. Tak ingat lah harga berapa, dan aku check nanti aku tulis kat dalam description kat bawah. Selepas tu aku ada beli satu lagi monitor baru, monitor Dell 2421HN 24 inci IPS screen. Harga dia RM374, dan memang aku dapat murah betul ni. Daripada, kalau tak silap aku 400 lebih lah, 400 lebih dapat turun 300. Memang aku grab terus lah. Dia punya refresh rate 75Hz. Aku rasa agak berbaloi juga. Jadi daripada situ total, kalau kita tak tolak dia punya diskaun lah apa semua tu kan, lebih kurang harga dalam 3,500 kakak silap aku untuk dapatkan semua tu, termasuk monitor lah. Lepas tu selepas habis tolak diskaun semua, in total aku berjaya dapat dengan harga RM2,953, 44 sen. Alhamdulillah, banyak jimat tu, 500 juga kan.
Jadi 500 tu aku spend lah dekat prefer yang lain kan. So aku akan ada pakai macam keyboard HP Gaming K500F RM RM34.42. Ialah macam tu. Lepas tu mouse wired RGB Imperial mouse tu aku dapat free gift masa aku beli laptop ROG Zephyrus G14 tu. So aku pakai je yang tu. Lepas tu lagi satu aku beli mouse yang ni lah, wireless Rapu Remote MT550 RM88.53. Selepas tolak dengan diskaun apa semua tu dengan coin aku dapat dengan harga tu. Aku pakai dah lama juga ni, okey lah dia punya performance. Dan aku ada soundbar Sonic Gear Audio Box U150 RM34. Aku sebenarnya tak apa nak suka pakai headphone. Jadi kadang-kadang untuk masa editing tu aku pakai jugalah kan. Ataupun masa aku tengah nak buat kerja, nak pakai tu tak nak gangguan sangat daripada luar kan. Aku pakai headphone, tapi biasanya aku memang pakai soundbar lah. Lepas tu mousepad aku dapat aku beli World Map Life Size punya mousepad tu. Harga RM10 kalau tak silap aku. Tapi beli dia jauh tu, China tu. Lepas tu monitor stand aku pakai North Bayou F80 RM64 selepas diskaun. Memang okey lah. Aku pakai dekat setup aku, aku letak phone holder. Dekat Shopee biasa 20 lebih kot. Lepas tu game controller Fanatec GP11 RM48.47. Konon-konon nak main game, tapi aku ni bukanlah heavy nak main game apa semua kan. Tak ada. Kadang-kadang sebosan rasa nak spend masa nak chill-chill gitu, aku main lah juga game sikit-sikit. Tapi dah lama lah tak main. Jadi macam main kalah kan, boring betul. Lepas tu okey, kursi C808 mesh office chair je biasa. Tapi so far okey lah, dia ada support backrest kan, dia ada armrest. So far aku pakai okey, dia boleh pusing macam ni pun. Aku rasa kadang-kadang kita nak regangkan badan macam tu kan. So okey lah, aku sharekan dengan korang aku punya setup kat dalam bilik aku, macam mana rupa dia. Aku ada cuba nak masuk react PC habis cerah, tapi aku nak download dia punya wallpaper tu, Mona Lisa tu kan, tak berjaya. Tak tahu kenapa apa semua. Jadi tak ada rezeki kat situ. Tak apalah, aku buat dia setup dulu. Jadi kalau ada rezeki kan, dia ada buka lagi ke, aku cubalah hantar lagi. So aku kongsikan setup aku, dia punya gambar, dia punya b-roll sikit lah untuk korang tengok. So aku akan letak juga kat description nanti harga-harga yang aku butuh. Mana tahu ada siapa yang berminat kan, bolehlah untuk cuba buat spek macam tu juga ke, tak upgrade ke, tukar sana sini sikit ke kan. At least korang dapat the idea lah kan. So itu yang aku boleh kongsikan pada kali ni lah. Jadi aku harap video ni menarik. Kalau korang suka guys, tolong subscribe. Apa salahnya kan? Membantu amalan mulia. Betul tu. Okey, sampai kita bertemu lagi dalam rancangan episod akan datang. Mungkin aku akan cerita tengok aku pasang, kalau tak silap aku nak pasang aku punya GPU brand new GPU, tapi not lah high end kan, ke dalam aku punya sistem yang tadi aku dah build tu. Jadi tunggukanlah video tu, mungkin aku akan buat video tu nanti, InsyaAllah. Ok guys, sampai berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.